Okay, so platform yang akan kita cerita malam ni adalah Quantum Metal. Oh, dah invest. Okay. Alright, okay. Dia bermula pada 2012, bermula pada 2012. Okay. Dan kalau kita perhatikan sekarang dah 2021, kenapa baru sekarang kita dengar nama dia? Kenapa masa 2008 ke, 2014 ke, 2016 ke, 2018 ke, kenapa tak pernah dengar nama dia? Kan? Saya yang main mas pun kadang-kadang saya pernah encounter, cuma saya tak ambil port. Saya pernah terdengar nama Quantum Metal ni masa saya buat master pakai dulu. Tapi saya tak ambil port lah. Saya ingat dia ni macam company yang biasa-biasa je. Masa tu lah, masa tu. Saya pernah encounter benda ni, tapi cuma silapnya saya tak kaji lah dia. Saya ingat dia syarikat biasa-biasa je. Okay, rupanya luar biasa sebenarnya. Jadi pada tahun 2012 sehingga pada 2019 dia banyak customer dia banyak pada bank. Okay, customer dia ialah bank. Bank koperasi, itulah customer dia. So apa yang dibuat dengan bank ni? So dia menyediakan sistem perdagangan emas untuk bank-bank dan dia juga adalah pembekal emas kepada bank. Okay. Dan macam bisnes ni sebab dia deal dengan bank. Dan tahun 2021 dia nak disenaraikan di pasaran saham AS Nasdaq. So alhamdulillah sekarang ni pun dah mula nak ke arah tu. Dia dah memacu usahalah ke arah tu, menyenaraikan dirinya di saham Nasdaq. Dan menarik tentang Quantum Metal, dia adalah rakan dagangan bagi bursa silap, bagi bursa komoditi, dan juga dia adalah dia ada punya panel syariah iaitu di ISRAQ, Akademi Penyelidikan Syariah Terbangsa untuk Orang Islam. Bermakna sekarang ni dia ada dua body, ada dua organisasi yang mengaudit company ni, iaitu di peringkat lokal ialah ISRAQ, kalau di peringkat international adalah AAO IFI. So ada dua badan yang mengaudit dia punya produk ni, sama ada patuh syariah ataupun tidak. Dan dulu dia dapat Quantum Metal dia dapat pengiktirafan daripada ISRAQ dan juga daripada AAO IFI tentang produknya adalah semua patuh syariah. So dekat sini kita tak perlu risau tentang tentang dia status produk tu halal ke haram. So kita perkenal lalu siapa pengurusi dia. So pengurusi eksekutif bagi Quantum Metal adalah Tuan Haji Kamari Zaman bin Johari, yang mana beliau adalah seorang ex-director bagi Bank Negara Malaysia. Okay. Bekas director Bank Negara Malaysia. So orang Bank Negara pun join Quantum Metal. Okay. Dia juga selain daripada ex-director, juga dia sekarang ni dia memegang jawatan pengurusi Quantum Metal. Dia juga adalah pengurusi bagi Bank Persatuan, dan dia juga adalah pengurusi bagi pengarah bagi PBSNB, permodalan BSN Berhad. So bukan calah-calah orang ni, kita punya pengurusi eksekutif ni dalam bidang yang pertama saya dapat kontak dia lah. Dia punya kontak dia memang sangat power lah. Dan kita punya founder, ini adalah kita founder Datuk Lim Kong Sun. Tak pernah dengar. Okey, pernah juga travel. Kita yang founder adalah Datuk Lim Kong Sun. Beliau ni dah ada pengalaman lebih 20 tahun di dalam bidang refinery dan juga daripada recycling of electronic component untuk emas, untuk recycle emas. Bukan itulah pengalamannya. Sebab tu siapa yang buat emas terpakai memang akan ter-encounter dengan nama Quantum Metal. Macam saya lah, saya pernah ter-encounter dengan nama Quantum Metal masa saya buat emas terpakai dulu. Cuma masa itu lah macam kita tak ambil pot pasal benda ni. Okay. Dan ni menarik pada bila saya ingat, pada bulan 3 tahun lepas, pada tahun bulan 3 2021 baru ni, kita punya panel penasihat syariah ISRAQ, dia dah keluar TV. Masa tu dia cerita pasal surat pelaburan emas, scam atau reality. So dekat situ dia cerita juga yang Quantum Metal adalah salah satu syarikat emas yang patuh syariah yang dia boleh recommend untuk orang ramai melabur. Okay. So bermakna sekarang ni bukan Quantum Metal yang offer diri dia masuk ke TV cerita pasal produk dia, tapi yang dalam ni kita punya panel syariah sendiri yang bercerita tentang Quantum Metal. So terbalik kan, ni nampak pelik sikit. Kalau siapa yang belum pernah tengok dia punya video ni, jom kita tengok aja. Betul tak apa yang saya cakap ni?
Kita tengok dulu video tu. Sikit lah. Mana ni? Okay. Tengok sikit lah video dia. Okay, ni daripada tip Al-Hijrah. Kita tengok apa yang Tuan Badrul daripada Isra' cerita tentang Kota Metal. Syarikat emas yang boleh dipercayai dan patuh syariah di luar sana. Jadi jangan ke mana-mana. Bila mana satu pelaburan tu dikatakan sebagai pelaburan patuh syariah, dia mestilah memenuhi syarat utama transaksi penjualan emas, iaitu dia mesti dilakukan secara spot ataupun orang panggil secara tunai, yang mana pembayaran perlulah terus disusuli dengan pemindahan hak milik emas tu daripada penjual kepada si pembeli ataupun si pelabur. Jadi di sini Dr. Bat, boleh saya katakan pelaburan emas patuh syariah, syarikat pelaburan emas patuh syariah memang ada di luar sana yang boleh kita percayai lah ya. Boleh. Ya. So kita kata memang pun kami di peringkat Isra Consulting pun kita ada banyak menasihati banyak syarikat, antara syarikat yang kita telah certify ataupun kita telah endorse sebagai menjalankan ataupun menawarkan produk-produk pelaburan patuh syariah ialah seperti Quantum Metal yang kita sebut QM. Setakat ini kita kata dekat Isra Consulting kita telah endorse 3 produk pelaburan emas yang ditawarkan oleh syarikat Quantum Metal Sdn Bhd ataupun QM ini, iaitu Gold Storage Account, Gold Leverage Account dengan Gold Advance Account. So ketiga-tiga ini setelah kita telah puas hati dari sudut struktur dan dari sudut orang panggil documentation yang terlibat, maka Isra Consulting telah mengesahkan bahawasanya ketiga-tiga produk ini adalah produk pelaburan emas yang memenuhi kehendak syariah, maka dia jadi syariah kompleks. Bila kita bercakap mengenai Gold Storage Account, GLA dan juga Sikit Okay, so dah nampak sekarang So itu yang menarik tentang video tadi kebiasaannya company yang cerita kan, company offer diri dia masuk TV dan dia cerita lah bla 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 pasal produk dia. Tapi yang ni terbalik sikit. Tiba-tiba kita punya panel syariah sendiri, Isra Consulting, dia sendiri yang recommendkan Quantum Metal ni kepada orang ramai untuk untuk kita simpan emas kat situ. So itu pada saya satu pengiktirafan yang sangat terbaik lah untuk Quantum Metal, sebab dia dia berjaya comply semua syarat-syarat syariah yang diperlukan untuk dia dapat kepatuhan penuh syariah. Okay. Kita kembali pada slide. Kalau ada soalan boleh lontarkan dalam chat room sambil saya present, saya akan tengoklah, saya akan skodian sikit chat-chat yang ada. Kalau perlu saya jawab, saya akan jawablah. Okey, so ini adalah rakan kongsi bagi Quantum Metal. So kita ada Bank Muamalat, Affin Bank, ICBC Bank dan Aram Tukun sebagai kita punya partner. Dan ni adalah kita punya panel syariah yang akan mengesahkan produk-produk di Quantum Metal. So nampak kita punya rakan kongsi pun dah power sini, dah sangat power. Sebab apa? Bukan calon-calon company yang boleh bekerjasama dengan bank. Bila first time saya jumpa Quantum Metal, bila saya punya apply present, the first setting adalah bank. Ada bank. So apa kena bank ni buat dengan teman-teman? Apa kena bank ni buat dengan Quantum Metal kan? Rupanya bila kita kaji, rupanya Bank Muamalat, Affin Bank, ICBC Bank semuanya dia keluarkan produk emas tapi dia ambil supply emas tu daripada Quantum Metal rupanya. Ini baru saya faham sebenarnya. Dan ini adalah kita punya panel syariah daripada Isra. Ini website dia, kalau kita pergi, ini website dia. Dan menarik tentang Isra adalah satu badan panel syariah yang ditubuhkan sendiri oleh Bank Negara Malaysia pada 2008. Okay, so jadi ini pun bukan calang-calang penasihat syariah yang akan endorse produk-produk kita ni. Sebab biasanya yang akan endorse produk Isra ni apa? Kebanyakannya adalah bank. Bila bank dia nak keluarkan produk kewangan yang berkonsepkan Islamik, so biasanya dia akan propose benda ni kepada Isra. Isra akan kaji dan kalau lepas dia akan bagi lesen kepada bank-bank ni. So Quantum Metal pun gunakan Isra juga macam bank. Dia gunakan Isra seperti mana bank pakai. So satu pengiktirafan jugalah pada saya. So ini adalah surat kepatuhan syariah untuk 3 produk yang ada, yang dah dapat kelulusan syariah setakat ni, iaitu di GLA, kita ada GCA dan kita ada GAE, Gold and Asset Enhancement. Cuma namanya nama lama lah. Nama lama lagi.
Tapi produk-produk sama lah. Dan Quantum Metal juga adalah badan yang melaporkan diri kepada Bank Negara Malaysia di bawah Akta AMLA. Okay. Ini satu ciri yang menarik sebab kebanyakan syarikat scammer, kalau kita perhatikan daripada tahun 2000 sampai 2021 ni, kalau kita tengok balik, kalau kita selusuri balik semua syarikat-syarikat scammer yang dah tombang di tengah jalan ni, macam Tok Belagak, apa sebagainya, Khazanah Bangsa dan sebagainya, kalau kita cek diorang ni lapor tak diri diorang ni kepada Bank Negara di bawah Akta AMLA. Dan persamaan yang akan kita nampak adalah most of this company yang dah tombang di tengah jalan ni, kebanyakan ni langsung tak melaporkan diri diorang dengan Bank Negara Malaysia di bawah Akta AMLA. Okay, kan? Macam kita lah kan, kita ni sanggup tak hari-hari nak kena apa? Sanggup tak hari-hari nak pergi report dekat LSDN? Sanggup tak? Kita kerja, sanggup tak kita hari-hari nak kena bawa kita punya ni report dekat LSDN? Tak nak kan? Kalau boleh. Super macam ni kan? Kalau benda tu scam, sanggup tak dia nak pergi ke serah diri kat Bank Negara dan report di bawah Akta AMLA? Confirm tak berani? Nanti confirm kena bedah siasat. Tapi alhamdulillah Quantum Metal dia merupakan agensi yang melaporkan diri kepada BNM. Jadi kat situ kita dah boleh nampak sebenarnya Quantum Metal ni bukanlah satu syarikat yang scam. Macam ni. Okay, itu dari segi credibility lah. Pada saya credibility dia ni kita nak kekuatan pula. Apa kekuatannya daripada Quantum Metal? Ini pertama saya nampak lah. Pertama dia adalah sole distributor bagi gold bullion jenama Perth Mint Australia. Bermana Perth Mint ni kalau kita tahu dia adalah satu daripada jenama emas yang terkenal di dunia lah. Selain daripada Swiss, dia adalah Perth Mint juga adalah yang terkenal di dunia, yang mana dia punya quality dia memang di certified satu dunia lah. Satu dunia certified quality dia. Jadi bermakna kalau kita ada emas daripada Perth Mint, bermakna kita memegang seketul emas yang memang kualiti dia di verified satu dunia. Di mana kita bawa emas kita ni pun tak ada masalah. Kita akan dapat jual dan beli dengan harga yang standard. Sebab tu kita pakai jenama Perth Mint. Bukan jenama yang lulu. Tak apa-apa tu. Okay. Dan Quantum Metal juga adalah pengedar eksklusif bagi Panda Commemorative Gold Coin, yang mana Panda Commemorative Gold Coin adalah satu gold coin yang sangat rare, yang hanya setahun beberapa kali ia dikeluarkan. Itu pun sangat limited, yang hanya dikeluarkan oleh ICBC Bank. Jadi memang sangat rare, dan biasanya kalau ICBC Bank keluarkan gold bar, keluarkan coin, biasanya memang laku keras lah. Laku keras. Sebab apa? Dia punya quality minting ni sangat-sangat halus. Sangat-sangat halus. Dan selain daripada itu, rakan kos kita juga ada di kalangan koperasi seperti Aku Gold. Aku Gold adalah koperasi yang gabungan ASEAN Cooperative Organisation, yang mana ahli dia ada 60 juta ahli, dan dia juga partnership dengan Mike Angkasa. Siapa yang kerja kerajaan, dia tahulah siapa dia Mike Angkasa ni kan. Yang mana ahli dia dah 65 juta. So anda bayangkan sebenarnya Quantum Metal ni kalau dia nak niaga dengan dia orang pun dah cukup lah. Sebab apa? Dengan aku dah 60 juta, dengan Mike Angkasa dah 65 juta, dengan bank lagi. Itu saya kata sebenarnya kalau Quantum Metal dia tak nak buka pada public pun, dia masih lagi stable. Dia dah stable lah pun. Sebab apa? Dia punya client, memang client base dia dah sangat besar. Dia dah besar lah client base. Daripada tempoh 2012 sampai sekarang, client base dia dah sangat besar. Jadi alhamdulillah bila hari ini Quantum Metal buka peluang ni kepada kita untuk kita nak simpan dengan dia orang. So pada saya satu peluang yang janganlah kita lepaskan. Sebab apa? Sebab apa? InsyaAllah dari segi kekukuhan, dari segi credibility sebagainya, kita boleh yakin dengan semua yang ada ni. Okay, selain daripada di Malaysia, sekarang ni Quantum Metal sudah mengorak langkah untuk dia nak membuka di banyak cawangan negara-negara luar lah. Yang terbaru sekarang kita ada yang dah siap office. Kita dah ada office di Malaysia, Thailand, Indonesia. Ni dah yang betul-betul dah ada lah. Yang lain-lain tu dah ada juga, cuma belum set up dia punya bank. Maknanya bermakna bila dah fully set up, bermakna
orang dari Cambodia boleh beli emas dengan Quantum Metal dengan menggunakan bank account negara dia sendiri. Setakat ni yang dah boleh ialah Thailand, Malaysia dengan Indonesia. Okay. So kalau anda ada kawan-kawan daripada Thailand, Indonesia, okay, dah boleh lah, dah boleh ajak dia orang ke Quantum Metal, ajak dia orang simpan emas di Quantum Metal. So nanti dia orang boleh buat payment dengan menggunakan bank account yang ada di negara dia orang. Okay. Itu menariknya. Okay. Di mana emas kita disimpan? Okey. Okey, Quantum Metal ni dia menyediakan 4 produk. Kita ada emas fizikal, kita ada emas digital. Dan ada lain-lain. Tapi 2 kategori emas dia ada emas digital dan emas fizikal. Okey, bila kita beli emas kat Quantum Metal, kita ada pilihan. Pilihan sama ada nak ambil dalam bentuk fizikal boleh, atau kalau anda tak nak simpan fizikal, kita boleh minta tolong dia simpankan. So dekat mana dia simpan? Dekat Penang ke? Dekat Kuala Lumpur ke? Tak ada. Semua emas-emas yang kita beli akan tersimpan di agensi third party yang namanya ialah Bring Singapore. Bring Singapore. Yang mana Bring Singapore adalah sebuah syarikat yang dah sangat established sebab dia dah 150 tahun pengalaman dalam bidang logistik dan security, dan insyaAllah dia dah ada vault yang macam-macam. Dia ada dah vault untuk emas, precious metal, ada diamond dan sebagainya. So memang dah dah establish syarikat ni. Dan kita juga tak perlu risau. Dekat sini kita dah ada insurans. Cuma kat sini saya tak tunjukkan slide dia. Tapi dah ada insurans, bermakna kalau hari ni kalau emas kita berlaku something pada Bring Singapore ataupun berlaku something kepada Quantum Metal, insyaAllah emas kita selamat. Kita boleh ambil emas kita dekat Brings. Okay.